Baik, Assalamualaikum warahmatullahi. Uh, Um, so sekali lagi kita bertemu dalam sesi planning series for business owners. So hari ini seperti yang dijanjikan, kita punya topik yang kita akan bincang adalah bahagian kedua of this how to plan for new business. For those yang dah follow kita punya first session of this first part of this program of this topic, which is how to plan for new business. Part 1 kita dah bincang tentang ideation stage pada 18 September sebelum ni, and then untuk malam ni adalah part 2 yang kita akan berbincang tentang validation stage. So first saya nak ucapkan selamat datang coach. Thank you for joining me in this online sharing yang kita adakan setiap 2 minggu untuk planning series. Dan esok pagi kita ada sekali lagi sharing session online 45 minit macam malam ni juga, which is on this financial literacy series. So esok topik kita bawa topik yang baru kan coach untuk financial series, financial literacy series. Topik special punya bersesuaian dengan COVID situasi semasa lah. Semasa lah. So untuk malam ni kita akan bincang dulu, kita akan berkongsi, kita akan discuss sekiranya tuan-tuan puan ada sebarang soalan ataupun ada komen ke, ada some input nak share dengan kita, silakan. Sekali lagi saya maklumkan tajuk kita malam ni adalah how to plan for new business. So sama ada tuan-tuan puan baru nak mulakan bisnes, betul-betul baru nak mulakan bisnes, tak pernah ada lagi any bisnes sebelum ni, mungkin sebelum ni kerja dalam perancangan untuk buka bisnes yang pertama, ataupun mungkin sebelum ni dah ada bisnes lain. So sekarang ni nak buka bisnes yang baru. Mungkin some idea daripada apa yang kita share hari ni boleh memberi satu input. Kita harap dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan puan, dan kita alu-alukan penyertaan, komen dan juga sekiranya tuan-tuan puan nak berkongsi dengan sahabat-sahabat kita kat luar. Baik, coach, sekali lagi kita bawa topik yang sama. Malam ni kita bawa tajuk part 2, which is validation stage. So saya nak recap balik apa yang kita dah bincang masa fasa pertama, part 1. Okay. Alright. Part 1 adalah on the ideation stage. Dalam edition 18/9, which is part 1 tu, kita dah bincang that bila melibatkan ideation stage tu, sebenarnya dia bukan baru nak mula. So dia sebenarnya dia dah finalize dah dia punya idea tu, just untuk dapatkan pastikan dia punya idea tu dah betul-betul di polish, dah di refine, bukan baru nak mencari aku nak bisnes apalah, baru nak fikir aku nak nak bawa produk apa, so pada stage ideation tu pada saya adalah satu tahap yang selepas daripada yang proses awal tadi, yang baru nak cari kita nak buat bisnes apa, kita nak produk apa, target market tu siapa. So dah ada satu fasa selepas pada tu. Fasa yang awal pada tu, kalau kita boleh cakap pre-ideation, pre-ideation yang mungkin baru nak draft and so on. Pada part 1 ideation stage, kita dah bercerita dari segi marketnya, kita dah cerita dari segi dengan resources yang ada. Itu dalam part 1. So untuk malam ni, dengan pada stage 2, which is validation stage, ada 4 perkara yang kalau saya pick up daripada 4 ataupun 5 perkara lah yang kita boleh pick up bila melibatkan validation. Sebenarnya bila kalau kita dengar banyak kat luar coach, banyak bercerita pasal produk or services validation.
dia nak validate kan. Validate ni kalau kita cakap kita dalam bahasa Melayu adalah untuk mengesahkan lah. So nak melihat sama ada this idea, this business acceptable atau tak dalam pasaran. Dan yang berdasarkan apa yang kita jumpa kat luar, banyak bercerita dari segi produk tu sendiri, produk ataupun services tu sendiri, boleh di accept oleh market atau tak. So bila saya buat bila dah berurusan dengan banyak SMEs dan based on kita punya research, hasil daripada kita punya review, discussion, so on, ada a few yang pada saya kadang-kadang tertinggal oleh usahawan-usahawan kat luar yang saya kira satu banyak perkara penting yang memainkan peranan tak kurang pentingnya berbanding dengan produk itu sendiri, produk ataupun servis itu sendiri. So antaranya adalah kita cakap kata sebagai founder ataupun sebagai pengasas syarikat tu sendiri, bisnes tu sendiri, sebenarnya dia pun perlu membuat satu validation. Dia kena confirmkan diri dia ni, adakah dia sebagai seorang CEO sebenar ataupun just lebih kepada setakat interest saja ke ataupun really commit. Bila kita sebut kata commit ni termasuklah dengan if there's any area of knowledge or skills yang dia lack of. So perlunya seorang pengasas bisnes tadi ataupun founder tadi untuk cepat-cepat cope ataupun membuat sesuatu bagi memastikan dia tak tertinggal. Otherwise dalam perjalanan, kalau perjalanan jauhnya pastilah dalam mungkin to certain extent nak launch pun tak sempat. Pasal betapa impactnya seorang business owner ataupun seorang founder tadi yang tak jelas dengan keperluan dari segi knowledge dia, dari segi skill dia, dari segi kompetensi yang dia perlu untuk dia move forward. So perkara yang kedua adalah saya tengok juga team. To certain extent seorang yang mungkin ada kemahiran dalam teknikal sahaja tidak mencukupi untuk dia bawa satu bisnes tu, bawa launch dan juga boleh komersialkan dengan baik. So pemilihan team dalam perkara sekarang ni saya kira sebagai internal team dulu. Internal team selalunya bila seorang yang with that heavy technical knowledge, dia kemahiran teknikal itulah yang sebenarnya dalam proses menghasilkan produk yang inovatif, menghasilkan produk yang dikira sebagai mengikut spek. Tapi pada masa sama memerlukan seorang yang ada kemahiran dari segi business development, dari segi yang memahami market. To complement kemahiran teknikal tadi. So sekiranya kalau seorang founder tu ada kedua-dua elemen tadi, technical dia pun bagus, business development pun bagus, itu memang superb lah. Tapi rata-rata payah kita cari kot. Mungkin dia punya dia ada mungkin 70% technical, 30% on management. But what he need is as a partner ataupun team member yang 70% more on into business development and so on. So itu on the team. Mungkin untuk dua perkara ni coach boleh share boleh kongsikan juga coach punya pendapat lah hasil daripada dah 16 tahun lah. Pasal ada setengah bisnes yang mungkin dah growth level, ada setengah yang baru nak mula pun ada. Dan juga mungkin sedikit perkongsian tentang pengalaman Iron Brigade. Pasal part 1 kita dah ambil contoh Iron Brigade, so kita teruskan dengan Iron Brigade punya experience lah. Okay guys. Okay. Sikit perkongsian. Anyway, thanks Sam for invitation. Hari ni kita cakap tentang validation stage, okay? Stage where we need to get the acceptance from the public,
we need to get the acceptance from all business areas lah, okay, the stakeholders dan sebagainya. A stage where kita nak confirm serba-serbi, nak confirm pricing, confirm kita punya gross profit dan sebagainya, okay. Normally validation take about 2 tahun lah, okay, satu tempoh yang matang untuk kita melihat that business kita itu mendapat kesesuaian tak, okay, dari segi competition, dari segi awareness dan sebagainya tak. Tapi kata-kata yang yang saya tengok that usahawan dia tertinggal, dia nak validate dia sendiri, owner, sebagai owner, dia validate produk, dia validate habis, dia validate sampai staff dia pun dia validate dia habis, tapi dia sendiri dia tak validate dia punya, pasal dia kata dia dah boss dah, dia tak perlu nak validate, okay. Okay, this is one of the so-called disease yang ada dalam small business, where of course lah small business tu kita tak ada auditor, kita tak ada apa dah, jadi kita tak perlu menjawab kepada shareholder, because shareholder pun kita ngawal kita ataupun kita seorang, betul tak, as compared to bigger corporation, bukan PLC juga tapi dah bigger corporation, dia ada shareholder, jadi tahap menjawab tu adalah lebih tinggi lah. That's why validation dia ada dalam pelbagai aspek. Okay, cakap tentang Ayam Brigade Gym, okay, di validation sekarang ni pun masih di tahap validation. Kita panjangkan sikit tahap validation pasal because of the COVID, kan. Bermula opening dia on the 12 January 2019, okay. And during the first year we have been doing very very well, unexpectedly, dari pelbagai aspek, because of the community type of business model tu. Okay, bukannya commercial model, bukannya profitable model. It's all about community model. Mana model perniagaan untuk menepati persekitaran penduduk, okay. And we are not that cheap. Kita pun tak mahal sangat, okay, because it's sesuai dengan community. Alright, people come and go, tidak berekor dan sebagainya. Alright. And of course kita punya profitable level kita kurang sikit lah, okay, because of kita bukannya profit oriented yang besar sangat dah. Tapi bila kita contoh macam ni lah, bila we were doing very well for during the first year, and then COVID-19 kan, COVID-19, okay. Lepas pada COVID ataupun lepas pada sebelum lockdown, kita terus buat online sampai dah sekarang, and surprisingly kita terkejut juga ada sambutan online tu baik. Of course tak sebaik dengan physical dulu, betul? And I'm proud of Ayam Brigade because of we survived during the pandemic. So why people still subscribe to online functional training tu? Because of the brand acceptance tu. So ini adalah yang perlu validate balik. Okay, walaupun kita tak validate dalam pelbagai aspek because of pandemic, tapi kita tahu bahawasanya nilai-nilai family tu ada kat situ. That's why people community tu. Okay, yang kita kenal almost semua orang. Nak kata kenal semua orang tu mungkin tak betul kan, tapi almost kita kenal. Okay, and we just like family. Kita punya WhatsApp group, pumpang every day daripada pagi sampai malam, giving advice dan sebagainya. Okay, that makes dia punya bonding tu rasa macam family. Alright. Jadi and diorang jugalah yang bawa masuk kawan-kawan diorang dan sebagainya, make them boleh katakan sustain during the during the pandemic. Okay, as compared to other gym yang terpaksa tutup, or there's no income at all. Okay, pasal kadang-kadang tak boleh nak operate pun. Tak boleh nak operate. Kalau operate pun dia tak boleh sangat. Okay,
Whereas Iron Brigade Gym ada ruang untuk operate. So, jadi apa yang divalidatekan semasa pandemic until now, in fact we just open about a week plus, okay, lepas pada lockdown yang terakhir, we still maintain the half of the numbers daripada dulu, okay, alhamdulillah. Tapi apa yang kita validate-nya adalah acceptance of people on the budaya kat situ, kan, on the pricing, which is tak mahal tak murah, tapi lebih ke arah they feel safe, they feel secure, and a place untuk dia datang for 1 hour a day. Ya, ataupun kalau dia tak datang pakai online pun dia suka because of dia participate dalam dalam 1 hour a dalam day kan. Ya, ada yang masuk pagi sejam, ada yang masuk petang dan sebagainya. Itu. So itu yang dah divalidatekan, yang buatkan dia orang ada sekarang tu. So, jadi I believe that dia punya culture memain peranan yang besar di Iron Brigade tu. Culture tu yang telah divalidatedkan, that become acceptable untuk orang Bukit Jelutong, especially sekarang ni dah jadi macam online, bukan orang Bukit Jelutong saja, sampai ke mana-mana dah sekarang because of so dah lebih luas dia punya kawasan tu. Dah lebih luas kawasannya. So and of course kita kalau nak validate dari segi pelbagai segi tak boleh, because every business was hit by the pandemic lah, kan. Tapi should pandemic ni tak ada, saya rasa dia punya validation period makin pendek, kan, and then kita tahu apa benda yang kita capai lah. Alright. Okay, tadi coach ada cakap validation period tu sampai 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. So adakah tempoh tu dikira sebagai tempoh yang acceptable period, ataupun macam setengah bisnes tu dia mungkin contohlah even orang yang baru nak buka bisnes dah buka bisnes restoran contoh. So dalam the first 3 month tu normally ramai dia punya klien tu setengah orang kata baguslah, tengok 3 bulan ni dah ramai customer semua, so dia pun excited, terus plan dah ke arah mungkin kita nak buka cawangan baru dah. Buka cawangan baru dah. Mungkin setengahnya dia masih bersifat, dia kata dah masuk 6 bulan, 3 bulan 6 bulan nampak good response je kat sini, produk ni dah orang boleh accept, pricing semua boleh, so dia pun plan untuk next. So dalam kes IB ni coach kata tadi masih sampai 2 tahun masih dalam proses validation. So kalau ikutkan macam mana nak menilai kesesuaian validation period tu coach? Adakah contoh macam bisnes yang macam konvensional, macam bersifat fizikal macam ni, macam IB nak kena sampai 2 tahun. Restoran ke contoh setahun 2 tahun punya tempoh. As compared to some IT startup, so dia punya validation tu mungkin cepat, dia buat progress semua tu. So macam mana kau punya opinion on that? Okay, rata-rata dua cycle of financial audit, financial audit tu adalah perkara yang faktor yang boleh dikatakan jelas untuk kita tengok bisnes kita lah. Okay, mizat 24 months lah, kan, 24 months. Okay, jadi bila dah 24 months tu dia punya graf dah naik, bermakna betul lah bahawasanya that kita punya andaian of return of investment tu dalam 5 tahun. Okay, jadi kalaulah 2 tahun business cycle pun menunjukkan bahawasanya apa yang kita fokus tu 5 tahun tu tak dapat, mau pergi 8 tahun, bermakna validation period dia kena panjang lagi lah.
Sebab tu yang rata-rata saya rasa kalau dibuat dengan baik, financial management, financial outcome menunjukkan 2 tahun dah cukup, bahawasanya memang betul lah tu. Bahawasanya pricing kita dah cukup sebagainya lah. Number one. Number two-nya, biasanya bisnes dah cukup 2 tahun, dia ada some residual amount, mana duit dah lebihan. Tapi dia bersikat loss lagi because of the heavy investment, because of depreciation, because of macam-macam lah kan, pasal baru, okay. Tapi dia punya cash flow dah 2 years, dia mungkin dah bersifat residual, dah ada baki kan, ataupun dia bertukar jadi negatif pada masa-masa tertentu saja kan. Average tahunan dia bersifat positif, okay, because of the income yang lebih beban. Okay, dari segi profitability of course lah, pasal barang besi semua tu have to go through a depreciation yang 5 tahun, betul kan? 5 tahun dan sebagainya. So itu adalah satu andaian, that 2 tahun adalah satu period yang elok kan. Tapi pastikan that kalau masuk tahun kedua tu, boleh tak 3 tahun lagi tu kita dapat return on investment. Bermakna kebiasaannya bisnes dapat return investment pada tahun yang ke-5 atau lepas habis 5 tahun. Kan? Ramai orang bercakap tentang return investment dapat 6 bulan. Okay? Kita tengok macam mana dapat 6 bulan betul tak? Dengan renovation, dengan apa, adakah dia kira total sale masuk tu, gross sale tu sebagai satu amount income pada syarikat kan? Sebenarnya dia kena kira daripada net profit tu. Dia kira daripada net profit kan. Imagine that net profit kita tu yang buat yang kita boleh dapat balik. Dapat balik. Jadi katalah tahun pertama untung kita 20%. Betul tak? Untuk bersih kita 20%. Jadi memerlukan 5 tahun untuk dapat ROI keseluruhannya. 20 times 5 is 100. So, kalau kita net profit kita 10% net, bermakna kita memerlukan 10 years untuk dapatkan recovery semua sekali. Very simple je. Betul tak? Tapi kalau kita ada setengah kata, kita dah boleh buka cawangan baru dah, kita punya sale dah cukup dah, recover semua. Sebenarnya diukur daripada jumlah sale harian tu, which kena tolak cost of sale, tak tolak lagi, fixed cost tak tolak lagi dan sebagainya. Sebab tu bila dia buat keputusan untuk pergi ke second one or the third one menggunakan pakai that formula, habis. Itulah yang banyak terjadi kat luar sana. Right? Saya antara perkara yang pernah ditanya dengan saya jugalah. Kalau kita cakap tadi macam nak buka cawangan kedua tu, dia pun dah bertanya dengan saya. Saya dah buka bisnes dalam tempoh setahun ni. So dah bersama dengan ABA dah almost dah 3-4 bulan dah. So ABA pun tapi ABA tak ada cakap pun kata suruh buka branch baru. So buka cawangan baru apa semua tu, just like macam bila dia bincang dengan kawan-kawan lain, dengan orang lain tu banyak cakap kata tengok kau punya you punya bisnes ni, you punya kafe, you punya restoran ni dah nampak bagus kan. Ramai dah menggalakkan dia buka branch baru. Tapi bila dengan ABA dia menanti-nanti tu. Tapi respon yang saya cakap kata sampai habis coaching lah, tak franchise. Pada saya satu perkara yang kenapa kita tak suggest masa tu adalah kekuatan dari segi pengurusan, dari segi sistem dia masih longgar. Sebab tu ni kita macam advance sikit lah. Sehingga bisnes, biasanya kita kata bisnes awal ni dia banyak nak kena go through proses, confirmkan dulu respon macam mana sebenarnya, adakah orang datang yang ramai tu atas dasar nak mencuba,
ataupun orang datang nak datang atas dasar ini yang kata-kata yang datang tu adalah saudara mara, kawan-kawan untuk support. Tapi dalam perjalanan jauh sebenarnya that business mungkin tak boleh nak capture the real commercial value yang dia expect. So kat sini saya nak tanya dengan coach jugalah, bila satu business yang baru, kita pun ada a few company yang few clients yang baru nak mula, nak restart kan. Ada yang betul-betul nak mula bisnes baru. Kadang-kadang ada elemen terpengaruh dengan cerita-cerita kat luar dari segi kalau saya buat macam ni atas dasar contohlah kita kata just pakai online platform ke ataupun just produk yang dia tengok hit in the market sekarang, tapi dengan cara dia buat cara kerja sistem dia ada tu based on kita punya review tak cukup untuk dia bawa dalam perjalanan jauh. Pasal ADA macam selalu yang kita buat adalah kita akan menilai dia punya kekuatan dari segi kewangan. So kalau di current model yang ada tu dengan setakat memasarkan produk tadi saja tak lepas untuk cover dia punya fixed expenses, definitely dia kena tengok balik business model, tengok balik produk yang dia carry, tengok balik kepada target market. So it's not just about ramailah orang beli produk ni ataupun ini saya tengok dekat social media banyak pun orang berjaya macam tu. So macam mana kau punya pendapat pasal tu? Bila ramai yang ada yang terkesima ni terkesima dengan apa yang ada kat luar tu. Sedangkan berdasarkan statistik, berdasarkan numbers dia tak boleh dia tak cukup kuat untuk set up new business ke so on. Okay, dekat Indonesia memang kita tak pakai indikator lain selain pada financial management punya indikator ataupun financial results lah. Okay, financial result tu sebagai nombor satu. Sama ada company tu boleh pergi jadi dua ke, boleh membesar dan sebagainya, because that's not only qualitative result yang kita boleh pandu kan. Ada juga yang bisnes yang dah sampai ke tahap boleh, tapi kita masih tak bercakap tentang nak licensekan franchise pasal kita tahu it could be luck because of daripada assessment kita, owner or dia punya employees pun masih di tahap pening lagi. Baru lagi. Baru lagi. Tapi untuk orang yang tak tahu, dia menilai dari segi ramai orang tu. Ramai orang datang sebagainya. Kita menilai daripada perakaunan dia. Jumlahnya dia invest dulu how much. Kalau bincang dengan kawan-kawan cakap, bolehlah buka baru, ramai orang datang ni. Betul lah tu. You sendiri pun tak pernah cakap dekat kawan berapa you invest dalam kedai. Betul tak? Tak boleh lah. Pasal kawan sekadar minum teh tarik je macam tu. Alright, tapi bila kita kat ABA, bila kita diagnose the whole thing. That's why financial management adalah amat penting untuk menengok balik jumlah investment asal dan sebagainya supaya kita tahu kan dia boleh worth it or not. Untuk syarikat yang nampak cash flow dia positif, pun kita tengok juga pasal dia mungkin ada berelemen of working capital yang dia dapat daripada bank. Dia positif lah. Tapi adakah duit tu berpusing boleh merendahkan jumlah loan tadi tak? Ataupun dia berpusing, loan dia tak kena rendah pun Ustaz. Tapi duit tu keluar untuk pembiayaan lain-lain. Itu pun salah satu daripada area atau benda yang kita jadikan sebagai pedoman juga. By not talking to owner bahawasanya yes, you are ready. Kalau cash banyak, kalau ikut teorinya, bila cash masuk dia boleh merendahkan liability kan. Betul? Tapi cash masuk, liability tak rendah, stay tinggi. Ataupun mungkin dalam tertentu
dia meningkat pula liability tu. Atas dasar would be that structured payment on the trade creditor tak dibuat dengan betul. Ya. Okay. Mungkin business model dia adalah everything cash. Betul? Mana everything cash. Mana orang tak berhutang dia. Betul tak? Tapi tak semestinya kita tak berhutang orang. Ya, ya. So bila orang tak berhutang kita save. Tapi bila kita berhutang orang, kita tak susun baik-baiknya tu, yang buatkan liability tu tinggi. So itu adalah satu daripada benda yang kita tengok juga. That's why kadang-kadang kita taklah sangat untuk membantu business tu pergi ke licensing atau franchising ataupun buka branch baru until and unless it is proven ready. Ya, sebenarnya bila dah ready tu, dia pergi dengan sendiri, Sam. Kan? Kalau pergi dan akan tak ready, tak guna pun because all the resources akan jadi separuh masak. Because all the resources sebut je lah resources apa, tenaga, jiwa raga dan sebagainya, those are resources anda semua bisa habis kat situ saja. And we have seen quite number, not many, maybe quite number of businesses yang bisnes dia cepat naik. It could be luck or it could be kebetulan masa tu. Or it could be betul bisnes dia macam tu because of coaches ada tak? Tapi owner sendiri tak buat peningkatan dari segi ilmu. Especially on the financial management, especially on the financial literacy tu. Jadi bila bisnes makin sibuk, okay, dia pun tak tahu nak baca dah. Dah sekali duduk baca yang sale tu lah, sale masuk, sale all the time. Okay, yang bank end semua tak tengok dah. Yang bank end tu lah yang banyaknya memberi impact kepada bisnes terbalik dalam bentuk impact negatif. Alright. Okay. Tadi antara perkara yang saya maklumkan coach tadi yang untuk di-validate adalah team. Dalam keadaan kebanyakan situasi ramai yang melihat team tu adalah staff. Staff kita sendiri, orang macam mana kita nak ambil masuk dalam company and so on. So dia punya kemahiran, dia punya experience so on. Satu perkara juga yang interesting bila kita sebut tentang team ni, awal-awal ada kemungkinan awal-awal sebelum dia hire staff adalah dia nak mencari co-founders ataupun partner coach. Adakah perlu dibuat satu validation juga kepada partner ni? Kalau what are the aspect yang pada pandangan coach kita nak ada satu checklist orang macam mana yang bersesuaian untuk kita ambil jadi partner ni, jadi as a co-founder ni. Pasal dalam keadaan sebelum ni mungkin kata-kata yang kita jumpa kawan-kawan, mungkin juga family members, mungkin juga kawan kepada kawan. So on what basis yang seorang business owner tu dia nak kena menilai the potential partner dalam dia punya business tu? Apa kriteria dia? Rata-ratanya kriteria yang dibuat dekat luar sana adalah ada duit lah. Itu jadi partner. Biasa dah. Okay? Ada duit sikit jadi partner lah. Ada duit jadi partner. Okay? Betul lah tu. Kan? Ada duit jadi partner, bagus lah tu. Tapi benda yang lain banyak dari segi attitude, okay? Dari segi kefahaman bisnes. So dia punya checklist serupa dengan checklist kita ambil staff lah ya. Serupa je, betul tak? Checklist tu pun ada pada kita. Kalau kita nak ambil orang bisnes, kita punya partner, pakai checklist kita tu. Checklist kita yang what time we wake up in the morning, macam mana kita start kerja pagi, macam mana kita habiskan kerja kita petang, betul tak? So checklist tu lah yang kita duplicatekan kepada potential partner kita tadi, supaya dia bergerak sama. Bukannya kita yang nampak rajin, dia tak rajin. Okay, kalau kita katalah I start my morning dengan gini-gini, masuk kerja dah.
Okay, it become a good practice for many years. Okay, so pakai je lah checklist tu kepada potential partners tu. Kalau dia tak boleh ikut, mana tak boleh jadi partner lah, pasal it is proven that apa yang you buat pagi tu kan, how you start your work pagi and how you end your work petang tu kan, bagi dekat you punya partner tu, okay, boleh tak you ikut cara I kerja ni, because it has been proven betul for the past 2-3 years. So you sendiri pun tahu nak cakap macam mana kan, I sendiri pun tak tahu cakap macam mana, tapi just the real checklistnya adalah apa yang saya dah buat gitu. So why not you just follow lah. Tapi saya yakin akan ada juga some flexibility. Pasal tak adalah rigid sangat kan. As long as satu kesesuaian dari segi cara kerja, outcome hasil daripada kerja tadi tu adalah mencapai apa yang dia nak. So kalau kita kata nak rigid sangat tu, kadang-kadang tak ni juga kan. So apa yang penting, kedua-dua pihak memahami, ataupun mungkin 3 ke 4 orang tak kisah, they understand apa dia punya job scope, rules dia apa, tanggungjawab, KPI tanggungjawab dia. So contohlah macam kalau CEO kena make sure that dia punya every month all the cash in the company sufficient untuk cover company punya expenditure, hire good people. Kalau seorang tu dilantik on the technical part, so technical part tu lah dia kena champion. So saya nampak that kadang-kadang setengah orang dia suka ambil orang yang sama macam dia. Maksudnya kalau dia technical, dia pun cari seorang lagi technical. As compared to some other business, dia cari orang yang complement. Apa opinion coach? Dia akan jadi berat ke technical macam tu juga, ataupun macam ni boleh seimbang ke atau macam mana? Dia kalau bolehnya, kalau orang tu pandai sales, dah cari pandai finance orang lah. Okay. Tapi kadang-kadang dia tak bercantum apa yang nak tu. Betul tak? Tiba-tiba je dua-dua partner datang, dua-dua sales marketing. Bercerita tentang produk 24 jam. Every time jumpa saja cerita pasal produk lah. Betul tak? Tapi nak buat macam mana? But they are a very good partners. Betul tak? Ya. Jadi apa dia kena buat adalah dia kena cari orang lain lah. Cari not a partner tapi pekerja yang baik untuk staff. Okay. Sama ada outsource, tak kisah, untuk menjaga bahagian-bahagian tertentu tadi yang kedua-duanya tak mampu buat. Tak ada masa, tak pandai dan sebagainya lah. Or else dia akan neglected. Dia orang tertinggal yang tu. Okay. So susah nak cari bahawasanya orang yang pandai A nak cari orang yang pandai B. Susah, very rare. Tapi kalau ikut teorinya, that's the best lah. Betul tak? A dengan B campur, jawab C. Betul? Tapi kadang-kadang tentu susah nak dapat. So the bestnya adalah dua-dua kena faham bahawasanya ada skop kerja yang dua-dua yang tak boleh buat. Tak sempat nak buat sebagainya. Then have to get someone masuk untuk melaksanakan tasknya tadi. Itu je lah. So the moment dia orang ada yang complement balik apa yang kekurangan tadi tu, supaya perkara tadi tak tertinggal bahagian-bahagian tertentu. Tapi compliment pun susah because dia ada ada faktor, boleh ada faktor tak boleh lah. Tapi kadang-kadang contoh macam finance nak tak nak owner tu kena faham lah, kena tahu. Faham. Tapi kadang-kadang sesuatu yang macam kau cakap faham lah apa, tapi kalau nak membuat tu tak boleh dah. Jadi kalau lah sekadar macam you belajar you belajar per-accountant kan, okay, why not you jaga account pun tak semestinya baik. Pasal dulu you belajar betul, but now is implementing, is it? Itu antara yang validate dekat partner tadi tu. So kalau betul-betul tak boleh, you guys need to hire someone or just outsource it. Kan? Pasal tak boleh buat. Kan? Bukan tak nak buat. But dengan you outsource tu, your role is to make sure that dia buat dengan betul saja. Pasal you tak boleh buat kan, because masa tu dia perlukan untuk buat benda lain lah. Gitu. So kan? in a way apa yang coach cakap tu, tak kisahlah orang tu dengan contohlah dia dalam bidang yang
Contohlah macam tadi kau bagi accounting ataupun seorang tu dalam bidang marketing contoh. Tapi bila peranan dia dalam satu syarikat tu memerlukan dia berperanan lebih besar berbanding melihat skop tertentu saja yang kecil tadi tu, yang to certain extent dia dah jadi kecil pasal benda besar, ada banyak benda besar lagi yang perlu dia tengok. So kat situ dia dah start kena bring in more people, hiring more people dah. Okay. Antara perkara juga yang tadi kalau kita cakap kata bila sebut validation, melibatkan proses validation of product or services tadi kan. So biasanya kalau kita kata macam dalam bidang IT, software and so on, application ke, dia akan ada satu version kita kata untuk dia test pada peringkat yang pertama ni, testing fasa pertama untuk dapatkan feedback mungkin dalam keadaan control ataupun small group of users, early users. And then bila dah ada dapat feedback and so on, lepas tu dia akan buka lebih besar. Mungkin dia dah start launch MPV, minimum product viable. So kalau dalam bisnes yang bersifat konvensional ataupun bersifat yang physical and yang bukan digital based ni, apa kaedah validation yang coach suggest? So adakah cukup untuk setakat interview dengan orang ke, ataupun bagi dia test kita punya produk small version of ataupun basic version ke? Itu satu. Kedua adalah sampai ke tahap mana yang kita nak tahu cukuplah kita launchkan fasa 1 basic dulu. Kita tak perlu nak sampai ke tahap perfect ni. Dia datang 2 soalan sekali terus. Okay. Saya rasa macam ni. Bila kita buat own assessment, dia pun jawapan tu ada bias. Okay. Walaupun tak ada bias, tapi very rare yang tak ada bias tu. Tidak? So any kind of assessment, saya yakin dan saya suka bila orang ketiga yang buat datang untuk buat assessment supaya dia tak bersifat biasness tu. Okay, tak kisahlah kalau you nak buat validation of product ke or any aspect of business, tak? Okay, you just get the third party to come and assess. Tak, pasal number one kita tak ada masa. As a owner tu sebenarnya tak ada masa. Kalau ada masa sekalipun, dia tempuhan tu kurang. Okay. Then terdedah kepada bias tu. So it's best that to hire any third party untuk buat any assessment. Okay, biarlah mahal sikit tapi kita tahu bahawasanya third party tu buat dengan betul dan juga dia memberi independent insight assessment yang dia sendiri tak ada interest sama ada company ni baik ke tak baik. Kan? So dia menjalankan tugas dia lah. Ya, tugas dia. So saya rasa assessment macam tu lagi lebih tepat because kita nak lari daripada bias tu. Bias bermakna sebagai contoh lah, bukan bermakna bagi contoh that can we say to ourselves that we are not good? Can we say to ourselves that we are not good? Tendensi contoh itu macam, susah lah cakap tu kan. Macam-macam kita assess diri kita sendiri yang kita tak boleh nak assess the working capital sebenar untuk syarikat. So can we say to ourselves that we are no good? Tak ada tak? Dah sekali senyap macam tu je. Tak apalah, aku buat benda lain dululah. Ya, buat lain. Sedangkan company perlu tahu berapa jumlah yang dia perlukan. Betul tak? So maksud hire third party, dia give the answer straight bahawasanya bisnes sekarang memerlukan banyak ni, bisnes ke depan memerlukan banyak ni. So habis cerita dah. Ataupun dari segi produk tu dia dah
level ni pun sebenarnya dah mencukupi. Pasal berpadanan dengan harga ataupun fee yang dikenakan. As compared to dia nak tunggu perfect tu macam apa yang saya mention tadi tu, sebab ada setengah orang dia nak perfectkan dulu produk ataupun servis tu. Sedangkan kalau kita tengok balik, kita baca balik kepada dia punya cash flow-nya dengan dia punya sudut kewangan, syarikat takkan dapat sempat survive kalau dalam tempoh validation tu dia tak menjana sebarang pendapatan. Especially bila dia sendiri pun tak cukup reserve lah. So pada saya satu keadaan yang merugikan kalau dia setakat melihat that I need to build perfect. Kita pun pernah jumpa syarikat yang business owner yang buat kajian sampai 30 tahun. 35 tahun nak perfectkan produk tu. Sedangkan banyak business kat luar yang dah generate millions of people. Millions and kalau cakap kata dari segi perfect product tu, saya rasa dia become perfect kepada certain market enough untuk dia accept dah pada harga tertentu. Kalau dia nak daripada situlah dia nak kembangkan lagi hasil daripada sales dia, hasil daripada profit dia allocate untuk further R&D. Compared tu orang datang perfect baru nak berkembang. So ini antara yang kita tengok lah Gus. Correct. So tadi bila Coach mention pasal third party advisor third party, so macam mana seorang tu boleh mendapatkan ataupun macam mana dia nak dapatkan advisor ke, dia nak dapatkan third party ke yang dia boleh letak trust yang dia rasa with that allocation of task tadi untuk buat assessment tu akan memberi manfaat kepada dia. So what kind of assessment yang Coach maksudkan tadi? Adakah orang baru nak mulakan bisnes pun nak kena buat assessment ke? Ataupun tak payahlah Coach, yang buat assessment ni bagi orang yang dah besar-besar lah. Semua company dah millions barulah kita buat assessment ke macam mana? Masa kita sekolah dulu pun kita ada assessment berpenggal kan? Ujian bulanan ada ujian term ada kan? Semua tu untuk menilai prestasi. Okay? Masa kat universiti pun sama. Okay? Dan okay, jadi kalau kita tengok secara amnya pun financial account yang kita buat every year tu yang dos yang memilih untuk buat once a year lah kan, mana boleh tengok benda lah tu setahun sekali tak, itu pun bersifat satu assessment, tapi assessment yang macam tu tak guna because it already pass, betul tak? So the best assessment is sebulan sekali dari segi financial supaya kita tengok benda tu lagi fresh, betul tak? Okay? Kalau macam kita kat universiti pun kadang-kadang tiba-tiba je lecturer datang dengan apa dia panggil, quiz ke apa pop quiz. Kalau saya dulu dia panggil pop quiz. Pop quiz untuk test impromptu sama ada kita faham ke tak ada certain topik tu. Okay. Kita faham because of kita faham ke, atau kita faham because of kita faham atas dasar kita faham sendiri, bukan faham yang sebenar. So dengan buat mengejut, assessment mengejut tu pun salah satu daripada satu benda yang ni. So dalam business it's best kan buat assessment every once in 6 months ke kan, once in 6 months supaya tengok that benda yang berlaku 6 months boleh di rectify dengan cepat. Okay. Untuk bisnes yang baru macam apa yang nak di-assesskan Coach? Kalau bisnes baru nak mula ni. Bisnes baru nak mula, bagi saya business plan dengan diri orang tu memang perlu di-assesskan. Orang tu sendiri tu perlu. Pasal
bear in mind that dia punya business plan tu adalah dia punya produk. So kalau dia tu ketam kan, dia punya business plan pun super jalan macam ketam jugalah. Itu bahayanya. So that's why third party masuk untuk buat penilaian balik. Okay? Kalau kebetulan tu baik dan baiklah. Ya, kita just takut that benda yang tak baik. Okay? Benda yang plan saja cantik tapi bila di-implement dia tak jadi. Okay? Macam saya sebut tadi lah. Ideation basically is benda yang kita dah set dah, kita pilih dah produk macam mana. Yang nak pergi ke renovation dah. Okay? Bukannya ideation ni masih berpilih lagi produk macam ni dah. Because itu dia panggil dalam keadaan pre-ideation. Pre-ideation. Because ideation tu basically is a period yang kita dah set dah. Kita nak jual macam ni, yang ini. Renovation pun dah part of the ideation. Day one tu adalah hari yang pertama kita validate. Hari bisnes yang pertama kita tu bukan hari ideation yang pertama, bukan. Itu adalah validation day yang pertama dah. Business opening day yang pertama tu adalah validation day yang pertama. Sampailah 2 year. Yes. Terus terputus. So okay, so kita pun dah sampai kepada penghujung slot. In fact kita dah lebih sikit daripada 45 minit yang kita allocate untuk sesi malam ni. Dan kalau saya recap balik apa yang kita dah bincang tadi, bila nak dibuat validation tu sebenarnya perlu ditengok balik ditengok validation kepada CEO sendiri ataupun the business founder tu. Kedua adalah membuat satu validation juga kepada tim yang nak dibawa masuk, dan seperti apa point yang kita bincang tadi juga adalah your partner. Sebelum you nak masuk tim tadi, partner tadi itulah yang perlu dibuat satu validation. Match tak dari segi cara kerja, dari segi budaya, dari segi pemikiran, dia punya direction, dari segi priority. So benda-benda ni adalah antara yang kita bincang tadi. Tapi benda ni kena bawa masuk masa pre-ideation stage ni. Kalau bisnes baru, kalau partner kita bawa masuk dalam ideation yang dah kira bisnes tu start kan, dia tak boleh dah. Tak boleh dah. Lambat. So somehow kadang-kadang masa dia dah launch dia sendiri tu, dia seorang, tapi pertengahan tu dia identify tak boleh, aku kena bawa orang bawa masuk juga. Then nak tak nak dia kena buat validation lah kan. Pasal bisnes ni dia dynamic kan. Tapi kalau boleh sebelum bisnes tu ada, dia bawa masuk partner lagi awal lagi senang. Yes. And then yang ketiga juga tadi kita dah bincang dari segi tempoh validation sendiri. Bergantung kepada type of business dan juga apa yang nak divalidatekan tadi dari segi dia punya proses, dia punya product itself kan. Dan kita cakap juga tadi berkenaan having third party untuk membantu menilai. Dalam kes bisnes baru, menilai business plan tu sendiri. So that's why selari dengan kita punya discussion malam ni, saya juga bagi pihak ADA Malaysia nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan, bermula 1 Oktober kita sehingga 30 Oktober nanti kita ada satu program business review yang kita beri secara percuma untuk 45 minit business review. Tapi ada term and condition. So tuan-tuan dan puan boleh masuk ke link tersebut bagi mereka yang nak dapat pembincangan yang lebih mendalam. There's another option which is kita panggil Business Review Pro. Kat situ tuan-tuan akan dapat tempoh yang lebih panjang, scope of discussion akan lebih mendalam. So with that, saya ucapkan terima kasih pada tuan-tuan dan puan. Coach, terima kasih banyak. Sama, InsyaAllah esok pagi kita akan bersiaran sekali lagi dalam Financial Literacy Series pula. So topik kita besok saya pula host. Okay. So kita punya topik esok pagi basically untuk financial literacy adalah satu topik baru
6 steps to rebuild your small business after COVID-19. Ni dah didesign layer by layer. Ada 6 langkah-langkah yang kita akan pecahkan. So sekali lagi Coach, terima kasih banyak. InsyaAllah kita akan jumpa lagi esok pagi. So with that, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.